Assalamualaikum, hai Jamal MN di sini. Berjumpa lagi kita di video kali ini. Okey, kali ini saya akan bincangkan tentang produk beza Tapau Civic FC kan. Dan bagaimana kita menala engine kita tanpa kita mengubah setup AFR ataupun ECU. Okey. Menonton, jangan lupa subscribe channel Jamal MN agar anda sentiasa update dengan video-video saya yang terkini. Okey. Okey, mula-mula kita pergi ke Beza Tapau Civic FC. Okey. Untuk video ini saya akan bagi contoh Beza 1.3 AV automatic. Kereta ini menggunakan enjin 1N RVE. Okey, enjin ini dihasilkan oleh Toyota dan digunakan dalam kereta Yaris, Toyota Yaris. Okey. Dan enjin ini sebenarnya adalah enjin yang berprestasi di bawah 1.6 cc kan. Dan enjin ini bersasaran 1.3 kan. Enjin ini adalah undersquare type kan, di mana size bore lebih kecil berbanding stroke. Okey. Dan seperti yang saya katakan tadi, enjin ini adalah enjin yang berprestasi kan. Kalau kita tengok compression ratio dia adalah 11.5:1 kan. Ni memang betul-betul tinggi lah kan untuk enjin NA kan. Enjin ini juga menghasilkan 90 kW bersamaan dengan 90 lah ataupun 93 horsepower macam tu kan. Dan berat kereta ni adalah 940 kg kan. Agak ringan juga kan untuk enjin 1.3 ni lah kan. So kalau kita tinjau dia punya PWR, okey. Sebelum ni saya ada kongsikan tentang PWR ataupun power weight ratio 10 kan. 10:1 macam tu kan. Memang agak berat lah kan untuk enjin ni, tapi seperti yang saya katakan tadi, enjin ini adalah enjin berprestasi dan kalau kita tala sedikit, okey, dia dengan mudah akan mencapai 100 ataupun 105 horsepower dengan mudah kan. So bila horsepower semakin meningkat, okey, body kereta tu akan semakin ringan dibawa oleh enjin ni kan. Kita tengok pula Honda Civic FC kan, dia kuasa dia 173 horsepower. Okey. So 173 horsepower ni untuk body seperti Civic FC ni, okey, dia sangat tidak padan. Okey, sangat tidak padan. Untuk body Civic FC ni tidak kiralah yang turbo 1.8 ataupun 2.0, okey. Sekurang-kurangnya horsepower dia 200 horsepower barulah padan dengan body ini kan. Okey. So ini cerita di sini. So kita tengok perbandingan secara hayalan lah kan, secara congak-congak kan, sebab kita sudah tengok spek-spek enjin tadi kan. Okey, semasa pecut kan dari 0 hingga ke 100, okey. Civic FC ni sangat mudah, sangat mudah bagi dia sebab dia turboized engine dan dia mengambil masa yang sangat singkat berbanding dengan produk beza kan. Kalau contohlah Civic FC ni 0 hingga ke 100 tu mungkin cuma di bawah 10 saat, tetapi produk beza ni mungkin dia akan ambil masa sehingga 15 saat untuk sampai ke 100. Ini contoh. Okey. Dan sewaktu meluncur laju, okey. Di sini kalau kita tengok turboized engine memang lebih laju lah kan berbanding produk beza. Tapi dalam spek kelajuan ni, okay, kita tidak boleh bercerita pasal kuasa enjin ni semata-mata kan. Okay. Semasa kereta bergerak laju kan, masa tu torque sudah rendah. Walaupun torque sudah rendah, kereta masih didorong oleh kuasa kinetik. Ini yang anda perlu faham, kuasa kinetik kan. Jadi kuasa kinetik ni akan membantu sebuah kenderaan itu untuk bergerak lebih laju kan. Jadi untuk produk beza, okay, ada kemungkinan kuasa kinetik ini akan membantu dia untuk bergerak lebih laju disebabkan bodi dia yang lebih kecil kan berbanding Civic FC ini kan. Memang kuasa kinetik akan membantu dia, tapi disebabkan bodi yang terlampau besar dan mungkin berat kan. So kesan kinetik itu tidak begitu ketara lah kan. So ini yang anda perlu paham lah kan. Okey, itu pada talaan standar lah kan. Dan andai kata pula produk beza ni sudah ditalakan. Okey, sebelum ni saya pernah cakap bahawa produk beza ni tidak sesuai dipandu laju kan, adalah sebab-sebab tertentu kan. Anda boleh refer video-video saya yang lepas. Okey.
Tetapi kan kita boleh adjust body kan, kita boleh pasang benda ni supaya dia lebih firm macam tu kan. Kita boleh pasang bar dan sebagainya lah kan. Kita juga boleh perbaiki penyerap hentak kan, kita upgrade ke absorber yang lebih bagus kan. Dan kalau dipasang turbo pun kan, boleh jadi engine ni, kereta ni memang sangat laju kan. Memang sangat laju. Sebab kalau dia tambah turbo, andai katalah dia mendapat andai katalah dia pasang turbo kan, kemudian dia dapat peningkatan kuasa sehingga 40% kan. Biasalah kita ni kan, kalau kita modified, mana kita boleh agak betul-betul tu peningkatan kuasa tu 30% kan. Okey. Sebab turbo ni dia boleh meningkatkan kuasa enjin sehingga 50%. Jadi kalau 50% terlampau tinggi, kita ambil yang 40%. Kan? So peningkatan kuasa 40% untuk kereta yang begini ringan dan kecil memang sangat ketara kan, sangat lajulah kan. So itu cerita tentang Beza dan Civic FC. Jadi seperti yang saya post di community tab channel saya, okay? Bagaimana kita menala engine tanpa kita mengubah ECU ataupun reset ECU kan, okay? Contohlah saya ambil di sini Civic FD kan, okay? Civic FD ni saya banyak contoh di channel saya ni, okay? Anda boleh tukar oil pump, okay? Anda tukar oil pump, horsepower akan meningkat sedikit sebab beban engine semakin kurang. Kemudian Anda menggunakan manifold yang lebih pendek. Seperti saya pernah menggunakan FN2R manifold, okay? So bila kita modified bahagian intake ni, mungkin kita akan menggunakan hot air intake ataupun short arm air intake kan, daripada filter dan saluran udara sehingga ke manifold tu yang pendek kan, seperti yang saya pernah gunakan sebelum ni. Kalau kita menggunakan set ini, okay, torque engine kita akan semakin kuat, tetapi kita punya top speed sangat lemah kan. So ini bukan tidak baik. Anda kena lihatlah di mana Anda selalu memandu. Jika Anda banyak mendaki daripada memandu di jalan yang datar, okay, set ini adalah terbaik sebab torque Anda kuat dan memudahkan Anda mendaki bukit kan. Kedua, Anda gunakan header ni FN2R contoh seperti yang saya pernah gunakan, dan Anda gunakan long arm air intake kan, ataupun cool air intake kan. Okay, ini kesan dia torque tidak kuat, tetapi top end sangat bagus, okay, kerana aliran udara yang jauh dan sudah semestinya udara tu sangat perlahan untuk sampai ke kebut pembakaran. Hasilnya percampuran udara dan bahan bakar di dalam silinder akan menjadi sangat baik, dan ini sangat sempurna untuk pembakaran. So Anda akan dapat kuasa yang seimbang. Okay. So dengan setting ini Anda tidak perlu menala ECU Anda semula kan. Okay. So sebenarnya banyak lagi contoh-contoh bagaimana kita menala engine kita dengan mudah tanpa mengubah ECU kan. Tapi insyaAllah saya akan kongsikan lagi di video-video yang akan datang. So semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.